perasaan sifat-sifat baik dalam hati kita. Macam mana nak timbulkan perasaan baik? Kita dah penuh, kita dah hilangkan segala sifat buruk kita. Dia pergi proses kedua, dia akan tengok melihat alam. Bila melihat alam, dia akan tengok langit yang luas. Dia akan bayangkan macam mana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berjaya datangkan proses ini, insya-Allah masa tu kita tengok orang, kita tak kabur semua orang. Kita tak akan bergaduh dengan orang. Kita akan mengambil sikap berjiwa besar. Kalau kita tulis satu kayak Facebook, ada orang kutuk kita dalam tu, kita tak akan marah orang tu. Kadang-kadang orang kutuk kita dalam Facebook, kita maki mamak tu. Kau ni bodoh, dia hati. Sebab apa? Hati ada masalah kan? Tapi ada orang jadi komen macam-macam dia kutuk kita, kita jawab positif. Alhamdulillah, jawab macam biasa. Kenapa? Kita dah positif. Pasal orang melalui proses tadi. Proses tadi dipanggil proses mazhab cinta. Okey, kalau ada macam tu kita tengok positif, insya-Allah kita tak akan bermusuh dengan orang berbeza kita, insya-Allah. Okey, dua kan? Yang ketiga, fiqhul ikhtilaf. Fiqh perbezaan. Dekat Malaysia ni mazhab apa yang popular? Di Malaysia ni mazhab apa paling popular? Syafi'i. Mazhab apa? Mazhab politik. Mazhab Melayu. Mazhab Melayu. Mazhab Syafi'i. Kita cerita fiqh kan? Mazhab politik kita bincang kemudian. Okey, mazhab Syafi'i. Kita pergi dekat negara Arab, mazhab apa dia? Macam-macam ada. Wahabi. Wahabi. Dia. Macam-macam mazhab. Betul tak? Benar tak kita fikir kenapa berbeza? Sebab manusia ni tak boleh nak bersatu tau. Manusia ke mana kena berbeza. Anak dengan isteri anak beza. Beza anak isteri anak suami di isteri lah. Di utara lah. Tapi ada beza lain. Tis anak tak sama. Anak suka makan sotong, isteri anak suka makan udang dan tak suka makan sotong. Anak suka makan sotong dan tak suka makan udang. Bila masuk kedai, kita minta sotong, dia minta udang. Mampus. Dah tak sama. Boleh tak anak mempertahankan kesotongan anak? Boleh. Boleh tak bini anak mempertahankan keudangan dia? Boleh. Kalau mempertahankan kesotongan, mempertahankan keudangan, agak-agak jadi apa? Gaduh lah Syekh. Betul tak? Tapi Islam ajar toleransi kan? Kena toleransi. Beli dua-dua. Suami beli dua-dua. Sotong beli, udang pun beli. Bini kita dekat rumah, masak dua-dua. Saya masalah. Betul kan? Kalau dah balik, engkau kena makan sotong. Agak-agak jadi apa bini? Tak racun ni. Tak racun. Dia macam ataupun anak balik dua-dua, bini anak masak udang je, sotong tak nak masak. Abang nak masak sendiri. Agak jadi apa? Aduh. Ambil sikap toleransi je. Beli dua-dua, masak dua-dua. Kan senang. Betul tak? Hidup tak boleh, hidup tak boleh kita nak nafikan kepelbagaian. Betul kan? Jadi, kepelbagaian tu perlu ditoleransikan antara satu dengan yang lain. Berbeza, perlu berbincang. Berbeza bukan alasan untuk nak bergaduh. Faham tak? Kenapa Imam Syafi'i dia boleh mengaji dengan Imam Maliki tetapi dia buat mazhab sendiri? Tok Guru ni, Tok Guru pula kan? Oh, marah kan? Toleransi. Okey, right. Toleransi maknanya dia kena ada toleransi tu dalam perbezaan Macam mana mekanisme kita selesaikan masalah ni? Nombor satu yang kita kena buat adalah politik dan manusiawi. Kena ada politik dan manusiawi. Kalangan kita, politik kita tak ada manusiawi. Contoh politik manusiawi, Nabi SAW bersembang dengan orang kafir masa tu, Pak Quraisy masa tu. Dok sembang-sembang, tiba-tiba datang orang buta, Abdullah bin Umi al-Maktum, okey? Datang nak tanya hukum, Nabi tak layan, betul kan? Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Kamu berpasang muka, kamu berpaling, tak tengok ketika mana datang seorang sahabat buta. Right. Allah Taala tegur Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa Allah Taala kata kamu kena layan Abdullah bin Umi al-Maktum? Kenapa?
Sedangkan masa itu Nabi Muhammad sedang berinteraksi dengan orang-orang Quraisy, Nabi mengharapkan mereka datang berislam. Tapi Nabi Sallam ni, tindakan Nabi itu salah, ditegur terus oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, politik ni perlu ada manusia. Tengok orang miskin tu kena timbul perasaan, Allah bila aku nak tolong dia. Faham? Politik manusia. Yang kedua, politik dan keadilan. Memberikan hak kepada mereka yang berhak. Kalau orang tu jadi hak, kita kena bagi hak, walaupun dia berbeza agama dengan kita sekali. Okey? Yang ketiga, kita kena pilih pendapat yang paling memberi kemaslahatan kepada manusia. Pokoknya orang gaduh kat Malaysia itu, tajuk dia pasal anjing. Seorang perempuan dia buat satu video buka puasa dengan anjing 4 ekor, betul kan? Lepas tu lagu background kat belakang tu lagu raya, lepas tu ada tak tebing raya, betul kan? Lepas tu perempuan ni kena tangkap, betul kan? Siapa tangkap? JAKIM, Jabatan Kekeliruan Islam Malaysia. Makin tengok makin keliru Islam kan? Isu dia apa dia? Menghina Islam. Kenapa menghina Islam? Bagi makan pada anjing. Betul tidak kakak? Apa dia? Bukan Nabi, Nabi cerita. Okey. Dia tak boleh ni, anjing ni najis. Betul ke anjing najis? Tak belanjing. Dalam mazhab Syafi'i, air liur, badan anjing, semua tu 7 kali basuh salah tu air tanah. Badan anjing tu najis Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, air liur dia najis, badan tak najis. Dalam mazhab Maliki, mazhab lain, tu dekat Maghribi mazhab, air liur anjing pun tak najis. Lepas tu Nabi suruh basuh 7 kali basuh. Suruh basuh tu sunat, bukan wajib. Nampak kan? Dia kata, okey, dalam kes ni kita nak pakai mazhab mana? Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki? Apa masalah nak ke mazhab Maliki? Tak? Apa masalah? Kenapa perlu tangkap orang macam ni? Dia bagi makan pada, bukankah Nabi Muhammad pernah sebut macam mana seorang lelaki yang melakukan maksiat pada Allah, Allah Ta'ala boleh bagi dia masuk syurga semata-mata dia bagi minum kepada seekor anjing. Betul tak? Fahamnya, yang problem pada hari ni, yang jadi gaduh ni dalam isu agama, dia pergi pilih pendapat yang tak apa ni, yang susah ni. Apa masalah kalau pakai pendapat yang ringan, sedangkan itu memang asas, ada asas dalam Islam, dan bila kita pakai pendapat yang ringan itu memberi kebaikan juga kepada kita semua. Nampak tak? Okey, inilah yang dikatakan fiqh at-ta'addudi, fiqh kepelbagaian. Wallahu a'lam. Lebih masih